Lepas tu bukan setakat dia buat kerja membahayakan, dia juga pi bela binatang-binatang yang membahayakan. Contoh, pi bela harimau dalam rumah. Contoh lagu tu, kita lepas harimau dia masuk dalam rumah kita, kacau dia makan kita. Tuan-tuan, kita sebut, saya buat contoh ni, rupanya ada. Mana belah Kedah apa. Lama dah, cerita lama dah tu. Ada satu haji ni tuan-tuan, dia bela harimau. Dia jenis suka duk bela binatang hak ganas-ganas ni. Sebelum dia bela harimau, dia bela beruang. Lepas tu pula dia ni pakai kereta jenis Highland tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ya alim 'allimna al-Qur'an, Allahumma ya alim 'allimna at-ta'wil, Allahumma ya alim 'allimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan Tuan Haji Rosli selaku pengerusi Surau Baiduri, Nur Baiduri Puchong, Timbalan pengurusi Ashabul Fadilah Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya sahabat-sahabat media yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kali kedua saya sampai di surau tuan-tuan sekalian. Pada kesempatan kali pertama dahulu kita membicarakan persoalan barzakh, tentang kubur, tentang alam barzakh, apa yang akan kita tempuhi ketika mana kita meninggal. Dan pada malam ni tuan-tuan sekalian, kita dengan masa yang ada, kita akan membicarakan tentang jiran. Dalam bahasa Arab dia kata jiran, dalam bahasa kita pun disebut sebagai jiran juga. Maknanya kita banyak menggunakan bahasa Arab. Dan di bawah tajuk hak jiran. Hak itu pun bahasa Arab juga. Hak itu ataupun dalam jamak dia disebut sebagai hukuk. Hukuk ni maksud dia hak. Apa makna hak? Hak ni iaitulah al-imtilak, milik. Kita kata ini hak saya, ini milik saya. Bila sebut hak, semua benda atas dunia ni yang bersangkutan dengan kita mempunyai hak masing-masing, mempunyai milik masing-masing. Dan setiap pemilikan ataupun setiap hak itu, dia ada disebut sebagai mas'uliyah. Mas'uliyah tu maksud dia pertanggungjawaban. Kalau tuan-tuan ada hak sebagai jiran, maknanya tuan-tuan juga akan ditanggung, akan menanggung dan akan jawab. Tu maksud dia macam tu. Jadi jangan kita duk ingat kita sebagai jiran, kita tidak akan disoal di hadapan Allah Ta'ala selaku seorang jiran. Tidak, kita akan disoal. Hak kita sebagai satu orang suami, kita akan disoal siasat. Dia akan ditanya apa yang kita laksanakan kepada keluarga kita. Sebab atas dunia kita ada hak. Hak sebagai suami dilayan, hak sebagai suami ditaati oleh isteri, hak sebagai suami itu
mempunyai kuasa talak kepada dia, hak sebagai suami melaksanakan nafkah, itu hak. Dan dia perlu diberikan hak. Kalau dia balik rumah, bini dia buat tak tahu kat dia marah. Kan? Bagi salam, Assalamualaikum. Bini dia tak jawab. Pasal apa tak jawab? Bini dia kata, bukan kunci bawa ke, dia kata. Buka lah pintu sendiri. Aku suami kot, dia kata. Nampak, itu hak tu. Aku suami, hak aku ni. Dia kata, kamu kena laksanakan hak kamu kepada aku. Maknanya buka pintu untuk aku, layan aku, bagi makan kat aku, masak untuk aku. Kalaulah itu yang dikatakan hak sebagai satu orang suami. Jadi bila ada hak, maknanya kita ada tanggung dan kena jawab. Itu maksud dia. Begitu juga dengan seorang isteri. Hak sebagai seorang isteri apa dia, tuan-tuan sekalian? Iaitulah mendapat nafkah daripada seorang suami. Bagi suami bagi nafkah, macam-macam nafkah dia bagilah. Kan? Jadi dia juga perlu ada tanggung dan juga jawab di hadapan Allah. Hak sebagai anak-anak begitu juga. Kita sebagai anak, kita ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan kepada ibu bapa kita. Kerana semuanya ini akan ditanya di hadapan Allah. Hak sebagai ketua, hak sebagai pengguna jalan. Tuan-tuan ada hak sebagai pengguna jalan. Bawa kereta, bawa motor, tiba-tiba jatuh dalam lubang betul-betul highway. Saman plus. Plus kata apa siapa? Saman saya. Kami saman di atas dasar kami ini sebagai hak pengguna. Tuan nampak tak? Hak pengguna. Bila hak pengguna, kita menanggung dan juga kita akan jawab. Kalau hak pengguna, tiba-tiba jalan yang kita lalu tu tak ada lubang pun, kita pergi korek saja-saja, pergi korek lubang bagi orang jatuh dalam tu. Kita kena bertanggungjawab di atas apa yang kita telah buat. Begitu juga dengan jiran, tuan-tuan sekalian. Kata ustaz, saya dengar ceramah malam ni, saya tak maulah hak sebagai seorang jiran. Kalau tak mau jiran, piduk dalam hutan seorang-seorang. Tuan sekalian, jiran pun tak ada. Kan? Jadi tak payah nak jawab apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, permulaan daripada perbincangan kita malam ni, satu benda tuan-tuan nak kena fikir, satu benda tuan-tuan nak kena faham. Apa dia tuan-tuan? Hak jiran ni, dia akan menanggung dan juga dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, apa makna jiran? Kalau dalam bahasa Arab, dia lebih terperinci lah. Jiran ni asal ada perkataan al-jar, jiranun, wa jiwarun, jaratun. Itu dalam bahasa Arab. Jiran ni bermaksud lindung. Tuan sekalian, itu maksud dia. Asal daripada perkataan jara yang kita duk minta tadi lepas semayang. Allahumma ajirni minan nar. Tu asal daripada perkataan tu. Ya Allah, lindungilah aku daripada api neraka. Jadi maksud dia yang kata jiran ini, jar ini maksud dia apa? Maksud dia bersifat lindung. Lindung, jaga, mengawal, itu maksud jiran. Kalau jiran kita tak pernah duk lindung kita, kan? Kita keluar daripada rumah, kita nak pergi kerja, rumah tak ada siapa. Kebetulan jiran kita ada di rumah, hari ni cuti, Selangor, contoh dia macam tu. Tiba-tiba dia nampak ada orang asing yang masuk dalam rumah kita. Dia ada hak untuk bertanya, cik ni siapa ni, main rumah kawan ni? Dia kata, saya adik-beradik dia. Tak duk tanya ni apa pasal? Dia kata, saya jiran dia. Alah, jiran bukan adik-beradik. Tak. Adik-beradik nak dibanding dengan jiran, jiran lagi besar tanggungjawab dia, tuan-tuan sekalian. Kita ada hak, kita kata apa? Cik, saya minta maaf banyak-banyak. Walaupun cik adik-beradik dia, cik kena balik dulu. Tak boleh, saya tak boleh bagi masuk. Saya selaku jiran, saya tak boleh bagi masuk. Dia kata yang duk kacau tepikan orang ni pasal apa? Bukan saya kacau, Allah Ta'ala yang suruh saya kacau. Lepas tu saya nak masuk ni macam mana? Lah ni cik telefon tuan rumah ni, suruh tuan rumah telefon saya. Jadi tuan rumah pun telefon, Ji, yang tu adik saya, Ji. Oh adik? Adik, okey, tak apa. Selesai tanggungjawab kita. Yang tu baru makna jiran. Tapi kalau jiran pun tak boleh tengok macam, tak, biar lah, buat apa kita nak jaga tepikan orang. Kita tidak termasuk dalam istilah yang disebut sebagai jiran. Mungkin kita termasuk dalam istilah yang disebut sebagai musuh lah kot. Kan? Kita tidak bersifat melindungi dia. Kita tidak sifat mengawal dia. Kita tidak bersifat menolong dia. Yang tu yang dimaksudkan
perkataan jiran itu asal daripada perkataan ataupun asal daripada bahasa Arab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dua tuan-tuan dapatlah. Nombor satu tadi ni pula, hak. Bila sebut kata jiran, ada hak kita nak bertanggungjawab di hadapan Allah. Yang kedua, makna jiran tu apa? Melindungi orang yang berada di sekeliling kita. Asal ada perkataan jara, yujiru, yujar ataupun, dan satu lagi perkataan jiran ini juga maksud dia melakukan perhubungan ataupun ada muamalah dengan jiran kita. Asal daripada perkataan jara inilah timbulnya perkataan tijarah. Tijarah maksud apa tuan-tuan? Perniagaan, muamalan. Itu tijarah. Orang berniaga mesti ada pembeli. Orang tanya, Haji, kerja apa? Saya tak kerja apa, saya menjual. Oh, penjual, businessman. Ada lah orang duk beli. Tak benar, saya memang tak suruh orang beli. Businessman apa lagu ni? Dia kata memang macam tu. Saya modus operandi saya jual, tapi saya tak bagi orang beli. Kita pegang-pegang, oh COVID, oh banyak Omicron dalam kepala dah. Kan, tuan sekalian. Yang tu, kalau jiran tidak bertegur jiran, yang tu bukan jiran. Sebab jiran ini dia akan membuahkan satu hasil daripada tijarah. Tijarah ni apa? Hubungan, muamalah. Kita jumpa dia, kita tegur dia. Dan asal perkataan tijarah itulah perkataan ta'awun, takaful, yang tu. Itulah hubungan kita. Dia susah, kita tolong. Kita susah, dia tolong. Dia perlukan apa-apa hajat, kita penuhi hajat dia. Itu makna berjiran. Tuan-tuan, yang tu daripada perkataan bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah An-Nisa ayat 36. Cerita tentang jiran ni besar tuan-tuan sekalian. Bukan kita nampak biasa-biasa saja ni. Kan? Apa istilah dulu depa? Bisha-bisha ke apa dulu kan. Tapi tak keluar lah istilah tu, tak jumpa lah. Baik, Allah Taala sebut surah An-Nisa ayat 36. Tuhan kata apa? Hikmah dia juga. Cerita tentang jiran ada dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni masuk apa tuan-tuan? Surah perempuan. Kerana apa? Kerana yang selalu bermuamalah ni siapa dia? Orang perempuan. Kita tak kenal pun. Kita baru pindah mai Pangsapuri, Baiduri ni. Isteri kita kenal dah. Kata jiran sebelah kan salam kat abang. Dia kata, abang tak sembang pun dengan suami dia. Dah sembang. Sembang dah abang. Makan nasi tengah hari dah. Perempuan, yang kata perempuan tu, dia cukup mudah bermuamalah dengan orang. Sebab tu hikmah Allah Ta'ala meletakkan muamalah ataupun hubungan jiran ayat itu di dalam surah An-Nisa. Kan? Tu yang istilah kita sekarang ni, dia ada apa? Mesyuarat tingkap tu dia ada. Kan? Sebab mesyuarat tingkap antara ahli jawatankuasa dia adalah perempuan. Contoh lagu tu lah, marah perempuan kat saya. Kan? Dah cerita bab jiran, saya kupaskan kepada tuan-tuan bagi tuan-tuan faham. Orang lelaki pun susah dia nak muamalah, walaupun duk main ke surau pun susah. Orang perempuan dia sekali main je tuan-tuan, balik duk menyembang sekali je lah. Kan, itu yang kata hebatnya kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada perempuan. Baik, Tuhan sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Tuhan kata, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam wabni sabil wa ma malakat aymanukum. Tuan-tuan tengok ni aturan ataupun orang kata apa, carta yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ini. Tuhan kata apa? Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Orang yang boleh jaga hubungan yang akan disebut sebentar lagi. Ni ada hubungan, ada rantaian-rantaian hubungan. Yang boleh jaga hubungan dia, antara dia ayat ni menceritakan tentang jiran. Menjaga hubungan dia adalah orang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ni bukan kaki semayang, dia ni bukan kaki sembah Allah Ta'ala, tuan-tuan tengok hubungan kita dengan dia mesti tak apa nak cantik. Pasal apa? Pasal dia hubungan dengan Allah pun dia tak jaga. Macam mana hubungan dengan manusia dia nak jaga? Hablum minallah dia tak jaga. Macam mana dengan hablum minan nas dia nak jaga? Kalau Allah Ta'ala pun dia tidak hormat, adakah kita sebagai jiran dia nak hormat? Dia mesti tak ada.
Allah Ta'ala duk panggil dia 5 kali dalam satu hari, tuan-tuan sekalian. Dia tak pernah peduli. Takkan kita nak panggil dia, dia nak peduli kepada kita? Maknanya apa? Orang yang menjaga hubungan sesama manusia dengan Allah Ta'ala tu, dia sudah jaga hubungan dia, tuan-tuan. Tuhan sebut, wa'budullah. Hendaklah kamu sembah Allah. Nombor 2, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu syirikkan Allah Ta'ala dalam sembah tu. Dalam ibadah tu hanya kepada Allah. Jangan kita menyembah ada selain daripada Allah. Kerana selain daripada Allah, yang tu Tuhan tak bagi. Semayang ni pasal apa? Pasal kita ni ahli jawatan kuasa surau. Contoh dia macam tu. Sebab tu kita main semayang. Kan? Pasal apa kita mengaji ni, pasal apa? Kuliah ni pasal apa? Dia kata pasal kami dah tua dah Ustaz duduk di rumah orang duduk hingar Bini pun kata tak sedang-sedang kah? Dekat nak bencin dah, tak mau pergi mengaji kah? Bini kata macam tu. Mai biar Ustaz, balik rumah dia duduk hingar sakit kepala kata. Kan? Mai biar. Oh, rupanya pasal tu. Tuhan kata tak apa, lah ni hampir cari bini hang, suruh bini hang bagi pahala ke hang. Kan? Baik, tuan-tuan boleh faham lah. Logat hak saya ni, boleh faham kot. Kan takkan tak boleh faham 2 kali mai dah ni. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Tuhan kata apa? Wabil walidaini ihsana. Tu dia. Kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu melakukan ihsan. Ihsan ni maksud apa, tuan-tuan sekalian? Buat lebih daripada apa yang dia buat pada kita. Itu baru ihsan. Kalau perkataan hasan, hasan ni maksud dia baik. Hasan tu maksud dia kita buat sama macam dia. Macam mana mak kita jaga kita, macam itulah kita jaga dia. Yang tu baru hasan. Kalau ihsan ni lebih daripada tu lagi. Tuan sekalian, dia jaga kita, khususnya mak kita lah. Dia bela kita dalam perut ni, dia jaga. Dia tak makan benda-benda yang boleh bagi kita panas dalam perut. Dia tak makan cabai-cabai waktu dia mengandung, tuan sekalian. Pasal apa? Takut anak lagi. Anak lagi kalau makan benda cabai dalam perut, lagi anak dia jadi satu panas, aircon tak ada dalam perut tu. Sagi anak bergerak entah. Yang tu satu. Yang kedua apa? Takut anak keluar-keluar lagi hangui. Kan? Yang tu yang dia takut tu, sagi anak hangui. Dia kata mak, bulan apa cahaya matahari punya terang. Ayah cahaya matahari, keluar-keluar anak tengah malam punya kulit. Yang tu dia takut, tuan-tuan sekalian. Jadi dia jaga macam tu. Yang kata mak kita ni. Lepas tu bila kita dilahirkan, macam mana mak kita ada orang yang sanggup memberikan perut untuk nak belah perut semata-mata nak mengeluarkan anak. Mana ada orang sanggup, tuan-tuan? Orang lelaki sendiri pun sanggup kan nak belah perut. Kan? Tu pun pasal appendix dia kena belah perut. Kalau tak pasal appendix tak nak belah perut kan? Dia taji perut besar ni boleh tak kita belah sikit, kita tarik oksigen keluar pasal gas banyak sangat lah. Ada kan? Tak ada saya biar besar pun besar Tak ada sebab saya nak belah perut Tapi yang kata orang perempuan ni, tuan-tuan, sekali kena belah kaisariah ataupun disebut sebagai apa? Sebagai pembedahan operation tu. Kan? Istilah dia kata apa? Lompat keluar kot tingkap. Kan? Anak tu kot mana? Lompat keluar kot tingkap. Kan? Bila dia dah kena belah, lagi suami tanya, Allah, macam mana nak beranak lagi? Tak mau dah bang, weh, sakitnya. Tu, sakit tu. Anak dia pelan besar, dia mula. Kan? Main dengan bojan lagu ni abang. Boleh kot dia tu. Dia tak fikir hal sakit perut tu. Hak duk kena dengan jahit berapa lah, tak ada jahit dah, dia pakai laser ya tuan-tuan. Tapi ya Allah, dia sanggup tuan-tuan sekalian apa? Semata-mata kerana nak jaga kita yang kata anak ni. Kan? Yang tu. Lepas tu apa lagi dia buat tuan-tuan sekalian? Dia tidak pernah keluar daripada mulut seorang ibu menjahanamkan anak-anak, tak ada. Anak jahat pilah tara mana sekalipun orang duk main cerita, dia tak pernah keluar daripada mulut dia yang menyatakan anak dia jahat. Kan? Biarlah orang macam orang nilai sendiri macam mana, tapi bagi dia anak dia itu tetap baik di mata dia. Sampailah kalau dia marah sangat betul-betul tuan-tuan sekalian, paling-paling tidak pun dia tak kata anak tu suruh jadi jahanam pada kurang-kurang, dia kata lah ni piduk jauhlah daripada mata mak. Tu marah sungguh lah tu. Marah sungguh tu, jauhlah daripada mata mak. Kan? Kamu ni orang yang tak boleh terima nasihat apa semua ni, macam-macam kamu buat di luar tu, kamu memalukan, conteng arang di muka mak dan ayah. Lah ni tak apalah, kamu jauhlah daripada mata mak. Yang tu je mak dia. Tu pun tuan-tuan sekalian, bila kita pun keluar pergi jauh, dia cari juga. Abang kat suami ni, abang tengok-tengoklah sama anak tu pun, walaupun kita halau dia keluar, abang tengok dia tidur kat mana, dia makan apa, dia kerja apa. Ni yang kata ibu ni. Allahu Akbar. Jadi kita kena buat lebih daripada tu, baru disebut sebagai ihsan.
Kita faham tak? Ihsan. Ihsan dalam hubungan kita dengan ibu bapa kita. Dan juga wabidhil qurba, dan kamu hendaklah melakukan kebaikan kepada siapa tuan-tuan? Kepada kaum kerabat, adik-beradik kita. Adik-beradik ni bila sebut kata adik-beradik, ialah kaum kerabat lah. Kan? Abang kita, adik kita kena buat baik. Dia minta tolong kita, kena tolong dia. Kita sanggup cuti semata-mata, anak menakan kita nak menikah, tuan-tuan sekalian, anak abang kita sanggup pergi tolong dia. Dia nak buat kenduri berapa banyak perlukan duit, kita support sikit bagi kat dia duit. Itu disebut sebagai wabidhil qurba. Asal ada perkataan qarib, yang mempunyai hubungan adik-beradik yang dekat dengan kita. Betul. Tapi akhir zaman Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, kita ni dengan kawan-kawan kita boleh buat baik, dengan kawan-kawan kita cukup jaga. Tapi kadang-kadang dengan adik-beradik ni kita tak peduli. Dengan kawan ni telefon tengah malam pun kita bangun pergi tolong. Tapi kalau dengan adik-beradik ni, Allah, telefon ni Angah ada kat mana? Ada kat rumah. Angah boleh tolong tak main rumah? Sebab apa? Dia kata ni Alung, kebetulan Alung tu abang dia. Dia kata kereta Alung rosak, dia kata. Lepas tu Kak Long pula nak beranak pula jelas ni, pukul 2 pagi nak beranak. Kita pun pukul 2 pagi besok nak kerja lah apa. Tapi kalau kawan-kawan tadi tuan-tuan, kita pakai baju P3, kita tak tanya dah. Ni tengok pukul 2, kita kata, awak tak call ambulans? Nampak kita mula duduk orang kata duduk mengelak. Duduk mengelakkan diri kita daripada tak mau nak tolong. Tuan-tuan, itu hakikat. Kan? Ataupun orang kata apa, akhir zaman ni dia macam tu. Dengan adik-beradik tak berapa nak ambil peduli sangat, tapi dengan kawan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dengan kawan. Adik-beradik kita duduk dalam kawasan kita je. Tak pernah pergi ziarah pun. Tapi kawan di Johor, tuan-tuan sekalian, kawan, dengar kata kawan di Johor. Kan? Kena stroke. Ambil cuti pergi Johor. Kan? Yang adik-beradik ni tuan-tuan sakit lah apa, tak pernah duduk peduli pun. Ya Allah. Kan? Kembalilah kepada sunnatullah ataupun kepada ayat Allah Ta'ala ni. Suruh jaga adik-beradik kita. Kemudian, nak jaga siapa? Wal yatama, dengan orang-orang yatim. Anak-anak yatim kena buat baik. Wal masakin, dengan orang-orang miskin ni. Pasal apa tuan-tuan? Yatim dan miskin ni nak kena buat baik ni pasal apa? Pasal hubungan mereka dengan Allah Ta'ala dekat. Anak-anak yatim ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan kamu hina. Dan yatim siapa dia tuan-tuan? Nabi SAW. Nabi itu yatim. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala cukup dekat. Dan juga anak-anak yatim yang lain sama. Sehingga kan Nabi SAW sebut, andainya kita jumpa anak yatim, tangan kita usap kepala dia, maka akan berguguran dosa-dosa kita. Nabi kata, aku dan juga anak yatim kahatain, seperti dua jari ni. Makna dia dekat hubungan dia dengan Nabi. Kalau dekat dia hubungan dia dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala pun lagi dekat. Kan tuan-tuan? Kita masalah dia dengan anak yatim ni, kita korang sikit nak usap kepala. Mak kepada anak yatim yang kita nak usap kepala, itu masalah kita. Kan? Tadi tanya Ustaz, kalau anak yatim gugur dosa-dosa, kalau mak anak yatim, yang tu hang gugur nyawa lah. So kita ada macam tu lah, duk gagah pergi usap kepala dia, buat apa? Baik. Lepas tu wal masakin, dengan orang miskin ni kena buat baik. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang miskin ni dia ada tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hadis Nabi SAW sebut, tapi hadis ni dhaif. Nabi kata apa? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa tawaffani miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Nabi kata. Wahsyurni, dan juga himpunkan aku yaumal qiyamah, ketika mana hari kiamat, fi zumratil masakin, dengan orang-orang miskin. Nabi nak duduk dengan orang miskin. Pasal apa? Pasal orang miskin tak banyak soalan Allah Ta'ala nak tanya kepada mereka. Antara benda yang paling banyak soalan Tuhan nanti akan tanya kita apa tuan-tuan sekalian, iaitulah tentang harta. Orang miskin dia nak jawab apa? Dia tak ada apa. Dia hanya menerima bantuan daripada orang. Dia pun tak ada apa. Dan bukanlah bermakna nak suruh kita semua pakat jadi miskin. Lagi tuan-tuan balik-balik, dia kata, jom pindah. Kita semua barang dalam rumah ni aku nak let go orang. Kita pergi duduk di surau, pakat jadi miskin kita semua. Bukan maksud dia macam tu. Kan? Kalau pakat semua miskin, siapa nak jadi kaya nak bantu orang miskin? Kan? Tuan-tuan yang tu pun nak kena faham juga.
Dan buat baik kepada siapa lagi? Wal jari dzil qurba, dan juga buat baik kepada jiran-jiran yang dekat. Ada hadis Nabi akan perincikan hadis tu. Jiran yang dekat ni maksud dia macam mana, tuan-tuan sekalian? Kan? Dan juga buat baik kepada wal jaril junub, jiran yang jauh. Jiran yang jauh tu macam mana? Dan juga buat baik kepada wasahibi bil jambi, iaitu kepada orang-orang yang menjadi rakan sejawat kita, kawan-kawan baik kita. Tapi ranking dia duduk tang mana, tuan-tuan? Dia duduk dalam nombor 5, nombor 6 selepas daripada adik-beradik yang kata kawan-kawan tu. Dia ada bukan tak ada. Bila kawan sakit kita pergi ziarah, bila kawan dengar mak ayah dia meninggal kita pergi ziarah mak ayah, pergi semayang apa semua ni. Ada bukan tak ada. Tetapi dia duduk ranking di bawah adik-beradik kita tau. Kan? Dan juga wabni sabil, buat baik kepada orang yang musafir. Musafir ni para tuan-tuan sekalian, orang tak main daripada mana hala minta tolong kita, kita tak kenal. Dia nak pergi ke tempat lain, kita tolong dia, buat baik kepada dia. Wa ma malakat aymanukum, dan juga buat baik kepada hamba yang kamu miliki. Kan zaman dulu ada hamba, zaman lah tak ada. Cuma ulama ataupun mufassir dia kata apa? Buat baik kepada orang gaji. Kalau kita ada pembantu, kita ada apa nama orang panggil apa, tukang gaji lah, orang gaji di rumah tu, kena buat baik kepada dia. Kan? Sehingga kan ada banyak hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang amalan buat baik kepada orang gaji ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam ayat ni ada dua perkataan tentang jiran. Tuan-tuan nampak tak? Dua perkataan. Apa salahnya Allah Ta'ala sebut wal jaril junub, wal jari dzil qurba wal junub? Boleh? Bukan Tuhan tak boleh, tapi Tuhan guna dua kali. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dua kali jiran Tuhan tulis. Nampak tak sekalian? Sekali itu pun dah kita pun faham. Tuhan kata dan buat baik kepada jiran yang dekat dan juga jauh. Tuan-tuan faham tak? Maknanya ada dua lah. Satu jiran dekat, satu jiran jauh. Tapi dah, Tuhan guna dua kali perkataan tu. Buat baik kepada jiran yang dekat, buat baik kepada jiran yang jauh. Dua patah perkataan. Oh tuan-tuan, memberi makna yang cukup mendalam dan juga cukup panjang pembahasan dia. Maksud dia, jiran ni memang Allah Ta'ala suruh buat baik betul-betul kepada jiran. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Abi Shuraih radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Siapa yang buat baik, kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jiran dia. Nombor dua. Nombor satu tadi tuan-tuan, orang yang buat baik kepada jiran, orang yang macam mana? Orang yang jaga hubungan dia dengan Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dia buat baik dengan Allah, dia tidak mensyirikkan Allah. Jadi bila dia buat baik dengan jiran, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan dia beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, sama juga dengan jiran pun. Dia buat baik dengan jiran, dia tidak minta apa-apa pembalasan daripada jiran tu. Dia tolong jiran, dia tak minta balas. Pasal apa? Pasal hubungan dia dengan Allah pun Tuhan kata jangan buat syirik, jangan duk minta balas apa dulu. Kan? Allah Ta'ala yang akan bagi kepada kita. Dengan jiran pun sama. Kita buat baik dengan dia bukan pasal dia tu janda, pasal tak ada siapa nak tolong dia. Kita buat baik dengan dia bukan pasal dia ni satu bos kita. Kita buat baik dengan dia bukan dia ni sebagai satu orang yang memudahkan urusan kita, urusan keluarga kita. Dah. Kita buat baik. Dia ni bukan siapa-siapa pun. Jadi tak ada apa pun, tak ada advantage apa kita buat baik kepada dia, melainkan apa? Melainkan memang kebaikan itu ada dalam diri kita, pasal itu kita buat baik dengan dia. Boleh faham? Tegaklah tuan sekalian. Baik. Satu, hadis Nabi kata apa? Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa buat baik kepada jiran. Baik. Kemudian hadis Nabi SAW, riwayat, hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim disebut tadi ni. Mai pula hadis yang lain pula, kata Nabi SAW, hadis riwayat Abdullah ibn Amr. Hadis ni adalah hadis daripada Imam At-Tirmidzi. Hadis ni hadis hasan. Kata Nabi SAW, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibih. Nabi kata sebaik-baik kawan di sisi Allah Ta'ala orang yang cukup baik dengan kamu. Tu sebaik-baik kawan tu. Kan kawan kita ni adalah orang yang baik. Dan dia juga buat baik kepada kita. Itulah orang yang terbaik di sisi Allah.
Teman yang terbaik di sisi Allah adalah teman yang suka tolong kawan dia. Apa-apa kawan dia susah, dia nanti akan tolong. Kawan dia tak nampak duk mai ke surau 3-4 hari, dia nanti akan telefon kawan dia. Bapa saya tak mai ke surau. Dia kata aku demam. Dia kata, oh ya kah, tak apa, aku pergi ziarah hang. So macam mana dengan anak bini hang? Bila hang dah demam ni, mereka makan apa? Kan? Dia kata ada lah sikit. Dia kata kebetulan anak tu dia cuti mid-sem. Kan lah cuti mid-sem lah. Dan dia dah tolong pergi beli apa semua ni. Kita duk fikir, dia ni kerja makan gaji hari. Contoh dia lagu tu. 3 hari dia tak pergi kerja. So dia tak ada gaji. Jadi kita pun duk fikir macam mana aku nak bantu dia. Kita bagi kita sikit, bagi kat dekat. Cukuplah untuk 1 hari 2 hari. Lepas tu kita pula ni kita ada komuniti surau ke apa, kita lancarkan derma kilat untuk dia. Tuan-tuan cukuplah tu. Kurang-kurang dia dah lega apa semua, dia pergi lah kerja balik. Yang tu aja. Orang yang macam ni di sisi Allah, Tuhan kata apa? Dia ni ashab. Ya, dia ni adalah sahabat yang cukup baik indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, wa khairul jiran, Nabi kata sebaik-baik jiran indallah, di sisi Allah. Rupanya tuan-tuan sekalian, yang kata jiran ni ada dalam catatan Allah. Saya sebut tadi kepada tuan-tuan yang kata hak tu, maknanya benda ni Tuhan nanti akan tanya kita. Tuhan akan tanya kita, kenal tak kenal jiran sebelah? Jenuh kita nak jawab. Tuhan akan tanya kita, tahu tak jiran sebelah tak makan malam ni? Kita akan jawab di hadapan Allah. Tuhan akan tanya kita, tahu tak apa yang jiran buat? Jiran tak main semayang, jiran tak main mengaji, jiran sampai tak tahu agama langsung. Hang seorang yang tahu agama. Pasal apa hang tak sebarkan kepada jiran hang? Tuhan nanti akan tanya kita. Kita tak boleh kata nak buat macam mana, ya Allah kan? Dah, tak boleh kata macam tu. Sebab Tuhan dia bukan orang pucung. Boleh faham tak sekali? Nak nego-nego dengan Tuhan, bukan dia. Yang tu nak kena faham. Baik. Nabi kata, wa khairul jiran indallah khairuhum li jarih. Sebaik-baik jiran adalah orang yang cukup baik dengan jiran dia. Tuan-tuan, kita nak turun mai ke surau pun kalau boleh turun sekali dengan jiran, Allah payah dapat tuan-tuan. Kan? Saya lah sepanjang sepanjang dulu saya jadi imam di Masjid Abdullah Fahim Kepala Batas tu. Saya jumpa satu kelompok 2 orang ni, mereka ni cukup baik jiran ni. Kan, kebetulan kami pula di Masjid Abdullah Fahim hari tu ni, Kepala Batas, kami buat bantuan kemanusiaan ke Kelang di Meru kan. Waktu banjir mai tu. Jadi mereka ni ikut sekali. Saya nampak mereka 2 orang ni cukup akrab. Masak sekali, mereka kena tukang masak. Sekali kawan ni masak, kawan ni basuh sayung apa semua ni. Duk melawak sekali lah Pak. Saya kata mereka ni kawan baik daripada kecil ke? Kawan baik memang bukan kata daripada kecil. Saya kata mereka tu jiran. Kita dengan jiran kita pun jarang. Tuan-tuan sekalian, pasal nak kerja sekali pun yang kata dengan jiran ni piasin. Kan? Pasal apa? Pasal kita ada tempat masing-masing nak kena tuju. Kita sakit dengan jiran masalah. Tuan-tuan nampak? Tapi ada benda tu. Cuma yang saya duk nampak baru satu ya. Dia tak nampak 2 ataupun 3 kumpulan. Satu tu aja tuan-tuan. Baik, jadi Nabi kata apa? Sebaik-baik jiran adalah orang yang baik kepada jiran dia. Kan? Baik, dalam hadis ni macam mana kita nak nilai dia ni baik tak baik? Tuan sekalian, nilai kepada kawan dia macam mana? Nilai kepada jiran dia. Yang tu kita nak nilai tu. Kan? Baik memang baik, tapi cuba tanya jiran dia tengok. Ni nak tanya sikit ni, jiran dengan Ustaz Luqman kan? Oh, jiran. Ustaz Luqman duk cerita kata dia bagus dengan jiran dia. Bagus lah. Dia macam mana dengan jiran? Tak adalah sehari 2 dia bagus, yang 860 hari dia tak bagus. Kacau juga. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, nak nilai siapa dia? Teman baik kita. Dialah orang baik yang boleh menilai kita. Jiran kita itulah yang boleh menilai kita. Baik. Besarnya yang kata nilai jiran di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Riwayat ni daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW kata, mazalu Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuh. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jibril kata, Nabi kata, tiap kali aku jumpa Jibril nanti akan pesan dekat aku. Pesan apa? Muhammad, jaga jiran bagi elok. Macam tu. Muhammad, jiran kena jaga. Muhammad, buat baik kepada jiran. Benda tu, yusini. Yusini maksud apa? Selalu. Perkataan yusini, kalau dalam bahasa Arab, kita kata fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ni maksud apa? Lil istimrar. Berlaku selalu.
Jibril datang, Jibril akan kata, Muhammad habis-habis duk bagi wahyu apa semua, Muhammad jaga jiran bagi elok. Muhammad jiran bagi elok. Betul tu. Sehingga kan Nabi kata apa? Terlampau banyak yang Jibril duk pesan kepada aku, hatta zanantu, sampai aku duk sangka yang kata jiran ni annahu sayuwarrithu, sampai jiran ni boleh untuk nak mewarisi harta. Aku sangka macam tu. Pasal apa? Pasal terlalu banyak sangat pesanan yang diberikan oleh Jibril kepada Nabi supaya menjaga jiran. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, jiran itulah yang dimaksudkan oleh hadis dan juga ayat Quran. Begitu dekat dan juga begitu tingginya darjat jiran di sisi Allah dan juga di sisi Nabi SAW. Baik, yang kata hak jiran tu macam mana? Dia ada hak dia tu. Dia ada, orang kata apa? Dia ada berapa batu nautika dia tu kan. Tu lagi bagi tuan-tuan mudah. Tak Ustaz, takkanlah satu bayi duri ni jiran saya, jenuh saya kata. Jadi jiran tu macam mana? Kata Nabi SAW, satu hari Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, yang kata jiran tu, Aisyah tanya, ya Rasulullah, ma haddul jiran, ma haddul jiwar. Yang kata hak jiran tu macam mana? Yang kata jiran tu, kita duk kata dia ni jiran saya. Pasal apa jiran saya? Dia duduk satu daerah dengan saya di Puchong. Dah, dia bukan jiran hang. Pasal apa? Pasal dia bukan duduk sekali dengan hang. Dia duduk satu daerah saja. Satu daerah belum tentu jiran. Boleh faham tak sekalian? Dia jiran saya Ustaz. Pasal apa? Pasal satu negeri dengan saya. Yang tu bukan satu tempat. Yang tu satu negeri. Yang tu bukan jiran. Boleh faham? Jadi kita nak tahu jiran tu macam mana. Kata Nabi SAW ketika mana ditanya oleh Aisyah, Nabi kata arba'una dara. Arba'una dara maksud dia 40 buah rumah. 40 buah rumah daripada depan, daripada tepi, daripada kanan, daripada belakang. Kalau ada atas, daripada atas sampai ke turun bawah. Kan Ustaz saya duduk bawah sekali Ustaz, bawah sekali kira tak usah duduk kira, tak usah duduk korek lah tanah tu, mana ada tanah rumah dalam tanah. Kan? Jadi kita kira tengok 40. Bila sebut kata 40, itulah yang dikatakan jiran kita. Itulah yang kita nak kena buat baik kepada dia. Boleh nak? Baik. Kategori jiran ini, hadis Nabi yang saya sebut kepada tuan-tuan tadi adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Baik. Hadis Nabi, kategori jiran pula. Nabi SAW sebut, Nabi kata al-jiranu thalatha. Jiran ni ada 3 kategori. Yang pertama Nabi kata jarun lahu haqqun wahid. Satu, Nabi kata jiran yang hak dia tu hanya ada satu saja. Yang kedua Nabi kata apa? Nabi kata yang kedua wa huwa adnal jirana haqqa. Yang kedua ada haqqan, ada 2 hak. Satu ada satu hak jiran, yang kedua ada 2 hak. Dan yang ketiga Nabi kata apa? Nabi kata wajara lahu thalathatu huquq. Ada 3 hak. Tuan-tuan, jiran ni dia ada kategori dia. Satu, ada 1 hak kategori jiran. Yang kedua ada 2 hak kategori jiran. Yang ketiga dia ada 3 hak kategori jiran. Baik, kategori jiran yang ada 1 hak ni siapa? Kata Nabi SAW, Nabi kata fa ammal ladzi lahu haqqun wahid. Ada 1 hak saja, iaitulah fajara musyrik la rahimalah, iaitulah jiran yang musyrik yang bukan Islam. Kita ada jiran non-Muslim, tuan sekalian. Jiran non-Muslim itu dia hanya ada 1 hak saja. Hak apa? Hak jiran. Apa hak jiran? Ada diperincikan oleh Nabi SAW. Saya kita cerita. 1 saja dia ada hak. Boleh faham? Kalau dia non-Muslim, kan? Dia tidak Islam dan dia bukan adik-beradik kita. Kan? Yang kedua kata Nabi SAW, fa ammal ladzi lahu haqqan. Yang kata jiran ada 2 hak ni siapa? Yang pertama jarul muslim. 1 jiran. Yang kedua dia adalah muslim. Maknanya dia ada 2 hak. Hak sebagai jiran pun dia ada, hak sebagai muslim pun dia ada. Boleh faham tuan-tuan? Yang tadi ni hak sebagai jiran saja, hak sebagai muslim dia tidak ada. Okey. Dan yang ketiga Nabi kata fa ammal ladzi lahu salasatu huquq. Adapun yang kata jiran ada 3 hak ni, iaitulah yang pertama fajarun. Dia ni jiran kita. Dia duduk dalam kapasiti 40 rumah, kiri kanan depan belakang atas bawah tu. Dia duduk satu. Dan dia juga yang kedua muslim, dia orang Islam.
Dan yang ketiga, dzu rahim, dia mempunyai hubungan adik-beradik dengan kita. Dia ada 3 hak. 3 hak sebagai jiran, 3 hak sebagai adik-beradik, sebagai orang Islam, yang satu lagi hak sebagai apa? Hak sebagai adik-beradik kita. Kan? Jadi kalau daging korban kan dia dapat lebih, tuan-tuan jangan duk tanya. Saya pun jiran juga. Kan? Hang jiran dia tapi hang bukan adik-beradik dia. Dia kata iyalah tapi saya jiran. Sebab tu saya dapat sebungkui, dia dapat 2 bungkui. Sama-sama dia kata jiran. Dia tu adik dia. Oh ya ke adik? Oh tahu. Boleh faham tak sekalian? Jangan duk tikai lah benda-benda itu. Tapi selalunya dia berpukul rata ya, adik-beradik ke apa ke aku pukul rata ya, kata hang kira adik ke abang ke abah, hang kira apa aku adik-beradik. Kita ingat macam tu. Kan kita pula duk fikir macam tu. Boleh tuan-tuan? Itu kategori jiran. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, kita nak tengok apa hak jiran. Okey, apa hak jiran? Kata Nabi SAW, hadis ni Ibnu Adi meriwayatkan hadis ni. Nabi kata, man aghlaqa babahu duna jarih makhafatan ala ahlihi wa malih falaysa dhaka bimu'min. Oh, rupanya hak jiran ni dia berkait rapat dengan iman, tuan-tuan sekalian. Sebab apa tadi tuan-tuan saya sebut tadi, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah, siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyuhsin jarah, hendaklah dia buat baik kepada jiran dia. Kalau dia tak buat baik, dia rajin duk bergaduh dengan jiran dia, tuan-tuan, maknanya dia tidak ada iman dalam diri dia. Dia tidak ada tuntutan iman dalam diri dia. Itu orang yang suka duk cari pasal dengan jiran dia. Baik, dan Nabi kata pula, Nabi kata man aghlaqa babah, siapa yang selalu duk tutup pintu kepada tetangga dia, kepada jiran dia. Pasal apa? Pasal dia tak mau nak berkawan dengan jiran dia. Tutup pintu, memanglah kita duk tutup pintu. Maksud tutup pintu tu apa? Maksud tu tak mau nak sapa jiran kita, tak mau nak berkawan dengan jiran kita. Kita blok terus jiran kita. Dia kata saya bukan orang sini, dia kata. Saya orang Penang, contoh dia lagu tu lah. Jadi saya main sewa di sini, saya tak mau berkawan dengan orang sini. Sebab apa? Bila saya habis kerja, saya nak balik. Jadi buat apa saya nak berkawan? Nak berkawan ni susah. Bila berkawan, sekali orang nak kacau saya, duk main minta tolong saya, malam-malam duk main kacau apa semua, duk main ambil job saya apa semua, saya tak mau. So saya tak mau berkawan dengan orang. Saya nak sorang-sorang saja. Orang yang macam ni, Nabi kata apa? Nabi kata aghlaqa babah, dia telah tutup pintu dia. Dia tak mau berkawan dengan orang. Kalau orang yang tak mau berkawan dengan orang, Nabi kata falaysa dzak bimu'min, dia ni bukan orang yang beriman, walaupun dia duk mengajar di surau-surau, contoh dia gitulah. Walaupun dia pakai serban bagus, walaupun dia rajin duk semayang, rajin duk berzikir, mangkit tengah malam, Nabi kata tak, hang bukan orang yang beriman. Pasal apa? Pasal di antara cabang kesempurnaan iman itu apa? Buat baik kepada jiran. Dia ada hak dia. Boleh takkanlah ni? Okey nah? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kata Nabi SAW satu. Yang kedua Nabi kata walaisa bimu'min man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Yang kedua, dia bukan orang yang beriman kalau jiran dia tidak aman dengan dia. Oh, jiran tak aman dengan dia. Dia balik-balik rumah, jiran dia sudah pening kepala. Pasal apa? Sagi kasut dia nanti akan hilang. Sagi pasu bunga dia nanti akan pecah. Ikut dan dia ya. Sagi tuan-tuan sekalian, kucing dia sudah main berak di rumah kita. Kita sakit kepala. Sampai bini kata, abang duk tengok tak lena 3-4 malam. Dia kata, apa siapa abang? Dia kata, aku nak lena macam mana ni jiran kita. Hari tu ni dia pergi berambuih bintang mana 2 minggu. Kata kursus apa. Atau alhamdulillah aman. Aku tidur lena sampai tak bagi subuh. Dia kata tu. Ni pula dia balik main, hang tengok lah balik tak ada apa lagi, radio dia buka deras dah. Dia buka deras dah. Sampai dia tak fikir orang nak azan ke apa ke, sampai dia tak fikir langsung kita dengan ada anak kecil. Habis-habis tu pula dia duk pergi main bola lah rumah pula. Main bola lah rumah. Duk pergi sepak bola, duk kena dinding dundam tuan-tuan. Kita berasa kita jiran dia. Dia kata sampai tak boleh nak tegur langsung. Bila keluar rumah ni, kalau boleh main bola bawah lah, padang tu ada kita sediakan. Dia kata saya bukan kacau duit haji pun. Dia tunggu kat kita. Saya main sini pun, saya sewa pun tak ada siapa pun duk tolong saya cari rumah sewa. Lepas tu saya duk bayang tiap-tiap bulan. Lepas tu haji nak tegur saya. Pirah dia kata, haji jaga rumah haji sudah. Kita nak kata apa tuan-tuan? Kita nak pukul dia pun, kita duk tengok atas bawah CCTV, takut masuk TikTok lagi payah ya kita pun. Tak boleh nak buat apa, duduk merengkam. Tu bahasa utara, dia kata merengkam ni masuk apa? Duk main dalam perut ni.
Kira duduk balik rumah ni, duduk air mata duduk keluar macam tu lah, duduk panas. Kat bini dah duduk pelepas. Kan? Abang pasal apa? Dia tanya ni, aku mood tak bagus dia ni. Jangan tanya, sekali orang tanya. Bini pun tarik anak pelan-pelan, jangan duk kacau ayah. Pasal apa? Ayah dia sudah mood tak bagus ni petang ni. Dia sudah apa? Dia sudah bercakar dengan jiran tadi ni. Oh tuan-tuan. Yang tu. Maknanya apa? Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Maksud dia apa? Nabi SAW kata orang yang tidak aman dengan apa? Dengan bawa'iqah, dengan kejahatan dia. Baik, perkataan bawa'iqah ni tuan-tuan sekalian, membawa maksud apa? Dalam ni Imam Muslim dalam hadis ni dia kata perkataan bawa'iqah itu asal perkataan baqa. Baqa ni berarti apa? Bencana. Kan? Oh tuan-tuan, duduk dengan dia sofa dengan bencana. Itu satu. Kan? Tak tahulah bencana apa. Yang kedua ni apa? Kecurian. Oh ni, jiran. Habis. Dengan baju-baju kita pun tak ada. Kan sekali duk pergi sidai baju kita ni. 3 lay sidai, 2 lay. Apa masuklah rumah, selai kita tak tahu pakai mana. Dah lah baju baru. Tambah kalau kasut ni lagi lah. Kita baru beli kasut, bagus punya kasut. Dr. Kadin punya kasut. Kan? Tu pun kita beli sale. Kan yang baru ni di Putrajaya punya sale. Daripada 500 dia turun main 300. Kita pun pakai di pejabat satu macam, orang duk tengok, orang duk puji, kasut bagus lah. Kan? Kita pun kembang seorang itik angsa. 2 hari lah kembang, tengok-tengok ruyuk kasut tu pun tak ruyuk. Asal perkataan ghaib hilang. Kan? Dr. Kadin sudah hilang, mai kat kita Dr. Sadin. Dia sudah tukar kasut tu. Kita tengok apa kasut buruk ni. Tahu dah kerja siapa. Tapi nak tuduh tak ada bukti. Dan sekalian, kacau. Tu makna dia kecurian. Lepas tu apa lagi maksud bawa'iqah ni, maksud dia apa? Maksud dia selain daripada kejahatan, hal-hal yang membahayakan. Jiran kita sebelah rumah, tuan-tuan sekalian, dia buat benda yang bahaya. Apa dia benda yang bahaya? Dia buat bom di rumah dia. Kan saya tak tahu nak bagi contoh apa lagi. Dia buat bom di rumah dia, duk main meracun kah, dia jual meracun ke mana kita tahu. Kita abang tak nak jual meracun, pergilah cari kedai. Sagi buat meletup lagi, bukan kata dengan cik, dengan rumah saya kena, dengan satu bangsa puri kita meletup, cik jangan buat lagu tu. Dia kata tak apa, dia kata sementara nak tunggu raya Cina, habis raya Cina saya tak buat. Oh dia main tu. Kita sakit nak macam mana? Dia kata kalau saya tak jual meracun ni, dia kata saya nak jual apa haji? Haji tak apa, haji kerja. Dia kata kerja apa semua, saya tak ada kerja apa. Jual yang ni. Kita pun duk fikir payah juga kita. Kan kita duk risau jadi benda yang membahayakan. Lepas tu bukan setakat dia buat kerja membahayakan, dia juga pi bela binatang-binatang yang membahayakan. Contoh, pi bela rimau lah rumah. Contoh lagu tu, kita lepas harimau dia masuk dalam rumah kita, kacau dia makan kita. Tuan-tuan, kita sebut, saya buat contoh ni, rupanya ada. Belah mana, belah Kedah apa. Lama dah, cerita lama dah tu. Ada satu haji ni tuan-tuan, dia bela rimau. Dia jenis suka duk bela binatang hak ganas-ganas ni. Sebelum dia bela rimau, dia bela beruang. Lepas tu pula dia ni pakai kereta jenis Highland tu. Dia boleh duk pergi tambat rimau di atas kereta Highland tu, lepas tu dia jalan kok pekan belah-belah Kedah tu. Orang tengok-tengok rimau pakat lari lah. Bukan lari apa, takut sakit tali tu putui. Oh kacau tuan sekalian. Lepas tu dia kenalah Jabatan Perkhidmatan pergi carilah apa semua ni. Jenis macam ni kita pun tak teram. Kita nak tidur pun tak apa ni. Tak ikut. Tidur malam ni mangkit-mangkit pagi esok tinggal badan sekerat, kaki tak tahu pasal mana. Rimau ni sudah makan. Oh kacau. Lah ni tuan-tuan, dia jadi binatang-binatang ni dia jadi benda yang biasa. Betul tak? Baru ni dekat mana? Dia bela buaya, 40 ekor buaya dalam rumah dia. Allah, kalau buaya tu terlepas dalam sungai lah tuan-tuan sekalian. Kita pula celah tu baru belajar pergi duduk baling jala pula waktu tu. Saja bukan ada ni cuti tahun kita ni banyak, ambil cuti ajak anak jom. Kita pergi pergi menjala pula. Jala tuan-tuan sekalian. Lempak jala macam ni punya mulut buaya. Jatuh atas jala tu dengan dia rentap dengan kita masuk dalam mulut dia. Oh kacau. Pelik lah ni. Jenis orang duk bela binatang. Dia kata binatang pet, dia kata kan. Dulu kita duk ingat pet ni kucing ya. Kucing arnab yang tu ya. Dia lah ni pelik. Katak pun jadi pet. Boleh tidur sekali. Oi, kita tengok pun takut. Bukan katak kecil. Katak besar tu. Hak katak besar tu kalau dia nganga sedih, kita pun tengok takut. Kan?
Saya dulu di kampung dia tak bagi main katak. Pasal apa? Katak ni kalau dia gigit, dia kata, ini cerita tak tahu tahyul lah kot. Kalau dia gigit kita, dia nak lepas gigit tu, bunyi guruh 2 kali baru dia lepas. Kena dia gigit waktu tengah hari. Dia nak tunggu guruh bila nak ni. Kacau. Sampai kelar tuan-tuan. Jadi benda tu jadi trauma kat saya. Sampai kelar tak main katak. Alhamdulillah. Baik, kita dah masuk Isyak ke? Baik, sikit lagi kita bagi laluan Isyak dulu kan? Azan dulu kan? Kita bagi laluan kepada azan dulu, kita sambung sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رسول الله وبعثه الله مقاما محمودا عظيما. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dia cerita tentang bawa iqah itu, selain daripada buat hal-hal yang membahayakan jiran, dia termasuk juga duk buat perangai yang boleh mendatangkan kebencian. Kan dia tak buat benda yang bahaya, tapi saja dia duk buat perangai yang mendatangkan kita ni benci dekat dia. Kan, dan tuan-tuan faham lah. Kita dah ada parking masing-masing, tuan-tuan cerita bab parking ni tuan-tuan faham lah lagu mana kan. Duk ada siap dah nombor kereta kita dengan nombor rumah tu saja duk pergi bubuh tuan-tuan. Kan, lepas tu pula kalau lah parking open, maknanya tak ada siapa pun duk boleh pergi letak tender-tender apa semua duk boleh letak. Oh macam-macam dia pergi letak macam tuan-tuan saya tak mau nak cerita lah. Pasal saya pun duk ada tempat, tuan-tuan pun sama duk pergi letak kon lah. Kan habis dia letak kon, dia pergi letak batu sikit punya besar tang tu. Allahu Akbar. Kan, jadi Allah, yang ni semua mendatangkan kebencian. Kita ni pasal kita tak mau bergaduh. Akhir zaman ni, akhir zaman Nabi sebut apa? Akhir zaman ni kita ni bukan lebih kepada nak menghubungkan silaturahim, tetapi kita ni lebih kepada nak jaga tak bagi bergaduh je. Yang tu aja. Jangan bagi ada pasal bergaduh. Nak jaga hubungan ni tak apa nak jaga dah.
Dia kira nak bergaduh ya. Allahu Akbar. Jangan. Jadi termasuk dalam bawa'iqah, orang yang tersakiti dengan dengan perangai dan tidak aman dengan perangai dia ni. Tuan-tuan, antara kesan dia, orang yang bagi sakit hati orang jiran ni. Tuan-tuan kena ingat, Nabi kata la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Barang siapa yang duk bagi jiran dia tidak aman, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Oh, tuan-tuan. Tak usah dia ni kaki semayang, tak kira lah kaki semayang ke apa ke, dia tak masuk dalam syurga. Dan sebuah hadis lagi, tadi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebuah hadis lagi riwayat daripada Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, Nabi kata wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah. Nabi kata dia ni tidak beriman, demi Allah dia ni tidak beriman. 3 kali Nabi kata. Sahabat Nabi tanya, siapa dia yang tak beriman tu ya Rasulullah? Nabi kata allazi la ya'manu jaruhu bawa'iquh. Orang yang tidak aman. Kan? Orang yang bagi jiran dia tidak aman, dia ni tidak masuk dalam orang yang beriman kepada Allah. Nabi sebut 3 kali. Tuan-tuan, sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan sanad dia adalah sanad yang hasan hadis ni. Kata Nabi SAW, seorang sahabat Nabi Abu Hurairah, dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ya Rasulullah, saya nak tanya, ada satu orang lelaki, ada orang duk adu tentang dia ni, dan dia ni adalah orang yang cukup banyak amalan-amalan salat, bukan takat wajib, hak sunat dia buat. Dia manggil tengah malam, buat dengan witir, buat dengan tahajud, buat dengan apa tengah malam ni. Qabliyah ba'diyah dia tak tinggal, solat rawatib tak tinggal, solat awabin dia sentiasa buat. Dia ni kaki semayang. Dan juga dia ni juga orang yang siyamiha, pantang hari Isnin Khamis dia nanti akan puasa sunat. Pantang ada hari-hari kebesaran Islam yang dianjurkan untuk puasa, dia nanti akan puasa. Payah nak ajak dia makan tengah hari, pasal apa? Dia duk abang dia puasa. Jadi ni orang bagus. Dan Nabi kata, dan dalam hadis ni Abu Hurairah kata apa? Wasadaqatiha. Dia ni bukan takat buat keluar zakat, dan juga dia adalah orang yang dermawan. Dia ni rajin duk bersedekah. Pantang main ke surau, ada saja duit masuk dalam tabung surau. Dia tengok orang nampak lemah sikit, nampak macam tak berdaya, nampak macam perlu pertolongan, dia nanti akan bawa keluar duit bagi. Dia macam tu. Dia tak boleh tengok budak-budak, dia nanti bawa keluar RM1, RM2 bagi kat budak-budak. Dia dermawan punya orang. Cuma Nabi kata apa? Cuma dalam ni Abu Hurairah dia kata apa? Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Cuma dia dengan jiran ni ada sikit masalah. Dia tak pernah bercakap dengan jiran dia. Kalau bercakap dia kira nak jadi sorang ayam, sabung punya ayam. Kira nak bergaduh ya. Dia tu'zihi, dia suka bagi sakit hati jiran dia. Betul? Kita pun macam tu. Jangan kita walaupun kaki semayang di surau, sekali kita balik-balik, sekali jiran kita sebelah rumah, Haji orang balik surau kita pun duk pendam lama dah, duk ajak main, tak main. Jadi kali ni mesti kena punya skat, kena apa nama, peluru pandu skat daripada aku ya. Tak ada, bukan main surau, main daripada kubur lah. Oh, jiran dia dengar-dengar tuan-tuan, terbakar tu jiran ni. Terbakar tu seolah-olah macam ayat tu main daripada neraka punya, main kena kat jiran tu. Sakit hati jiran ni tuan-tuan. Sakit hati. Dia pun tak main ke surau yang kata jiran ni. Cuma sakit hati dengan kita. Orang yang macam ni tuan-tuan, apa kata Nabi? Bila Abu Hurairah sudah tanya Nabi, Nabi kata apa? Hiya finnar. Nabi kata, minta maaf sebut, Nabi kata apa? Dia ni ahli neraka punya orang. Oh tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan tak puas hati ke apa ke, boleh duk nego dengan malaikat api neraka punya. Abang tanya malaikat siapa saya duduk lah ni, saya kaki semayang kok dulu, surau-surau apa semua ni, saya punya ni, saya duduk. Malaikat kata tak apa, tak ada masalah. Malaikat kata duduk bila api neraka ni, lagi pun api neraka ni ada lagi kota untuk haji, dia tak kita. Kan? Oh tuan-tuan, kacau. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Ingat tuan-tuan, jangan bagi menyakiti hati jiran kita. Baik, dia masuk dalam hadis hak-hak jiran. Apa hak jiran? Idza sta'anak a'anta. Apabila dia minta tolong kepada kamu, wajib kita tolong. Dia minta tolong, kita kena tolong. Wa idza istaqradak aqradta. Apabila dia minta untuk nak pinjam,
Dia nak pinjam kereta kita, dia nak pinjam mesin basuh kita, mesin basuh pula pinjam, kan? Dia nak pinjam duit, tuan-tuan sekalian. Tetapi yang kita tahu memang dia perlukan di saat itu. Bukan dia kaki peminjam tegar. Tuan-tuan nak kena faham yang tu. Kalau dia dah sekali pinjam, tiba-tiba dia tak pinjam, kita duk tahu dah daripada tingkat 1 dia duk pinjam tingkat 2, tingkat 3, kita duk tunggu turn kita nak kena pinjam ya. Tak pernah bayar pun. Orang jenis macam ni kita tak payah duk tolong dia. Pasal apa tuan-tuan? Orang Islam dia mengambil pengajaran. Kalau hak bawah-bawah tu pun dia tak bayar, dia main kat kita, dia nak bayar tak? So macam mana kita nak ambil kaedah dia? Nabi kata apa? Orang Islam ni la juhri dabbin marratain. Dia tidak akan terjatuh. La yadkhulu fi juhri dabbin marratain. Orang Islam dia tidak akan kena ataupun jatuh di dalam lubang bewak 2 kali. Takkan sekali ya jatuh dalam lubang bewak duk renyeh kat kita, lari naik atas. Kan? Duk senyum kat kita, kita tahu itu lubang bewak. Jadi kita jangan duk terjun lagi kali kedua. Orang Islam tak jatuh. Takkan sekali, istilah kita kata apa? Pisang tidak berbuah 2 kali. Ataupun kita tidak akan digigit 2 kali di tempat yang sama. Takkan sekali pun kita dah ambil pengajaran dah. Oh, kalau orang sana hang tak pernah bayar, tiba-tiba aku pula nak main hutang, aku nak bagi ke hang kah? Tuan-tuan, yang tu atas kita. Tapi Islam kata apa? Kalau kena, kan kita kata Allah, berkira apa kah? Sedekah sudahlah. Kita ni jenis zuhud ni. Jenis ahli supi bagus. Tak apa nak tolong. Tiba-tiba sungguh dia pinjam kita haji 500 haji. Kita bukan tingkat bawah duk pinjam. Betul haji. Tapi saya pinjam haji kali ni haji kita. 500 saya pinjam kat haji, saya tolong pinjam nanti saya bayar balik. Okey, bagi dia 500. Bagi tuan-tuan, pakai tak nampak lah muka dia. Tak nampak lah. Orang lain kata macam tu lah haji. Kami ni kena 300, 400, 1000 duk kena haji, kira 500 kira okey lah. Dia kata. Lepas tu duk nampak aku dalam lift duk tanya, duk tengok dia buat clean ni. Dia boleh buat clean tu. Dia kata, bukan ada hutang dengan saya ke? Dia kata, hutang apa? Dia buat lagu tu pula. Hutang apa? Tahu dia kata. Betul ke? Dia kata. Saya ke? Dia buat lagu tu pula. Kita pun malas nak sembang panjang pasal ramai orang dalam lift tu. Tak apa. Lepas tu dia pun keluar lagu tu. Dia nampak kita, dia pun lari pergi tempat lain. Pasal kita sudah tanya dia. Baik, orang yang macam ni, ambil peramboi bang. Lagu tu ya cerita dah. Baik, dan kata Nabi SAW, apa lagi hak jiran? Wa idhif taqarra uddat alaih. Dan apabila dia perlukan ataupun dia perlukan kita, maka kita kena pergi tolong dia. Kan? Dia perlu kita. Minta tolong Ustaz, memang tolong Ustaz. Pasal apa kereta saya ni rosak, memang tolong tolak Ustaz. Kita pun tolak kereta dia. Kan? Jangan duk tolak pas dalam hutan sudah. Kan? Pasal kita mau tolong dia. Lepas tu Nabi kata apa lagi? Wa idza marida a'uddah. Apabila dia sakit, kita kena pergi ziarah dia. Oh tuan-tuan. Sakit ni, kita dulu ada pangkat, ada apa semua. Bila kita pencen tu, tapi bila kita sakit, tak ada siapa peduli. Tak ada siapa peduli. Dulu waktu sakit ni, orang menantak bunga dekat hospital kita. Sampai nurse pakai ambil balik sikit. Kan abang kata apa, begitu kita dihargai. Tapi bila dah tak ada apa, kita dah pencen, tak ada siapa pun tahu kita sakit. Jadi tuan-tuan, celah tu kita pergi ziarah pula. Allah besar hati dia. Rasa kembang hati dia dengan penziarahan kita. Baik, seterusnya wa idza asabah, apabila dia ditimpa asabah ataupun ditimpa musibah, khairun hannata. Apabila asabah apa khairun, apabila dia ditimpa asabah bukan ditimpa, apabila dia diberi kebaikan. Khaira asabah, diberi kebaikan. Maka hannata, kita hantar ucap congratulations ataupun hantar dia tahniah. Dia naik pangkat ke, dia boleh pergi haji ke, dia dapat bonus apa-apa, hantar pergi. Walaupun dia dapat SSP, kan, CJ simpanan premium jutawan, sejuta dapat kat dia, kita hantar pergi. Kan tahniah. Dia kata okey haji, mai bagi nombor akaun dia. Dapat nak sangka. Kita tahniah kat dia minta nombor akaun kat kita. Dia lepas kat kita 10,000. Hasil apa? Kita tahniah dekat dia. Siapa sangka rezeki Allah Taala nak bagi? Kan? Baik. Kemudian wa idza asabathu musibah. Tadi asabah khairah, yang ni asabat musibah. Apabila dia ditimpa musibah, azzaita. Azzai ni maksud apa? Ucap takziah dekat dia. Kan? Dia jatuh motor ke apa ke, jatuh tangga ke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terus blok kita. Pasal apa? Dia kata saya tak mati lagi. Inna lillahi. Pasal apa? Bukan masalah inna lillahi tu tak kira lah musibah ke apa, inna lillahi. Boleh? Baik, sikit tuan-tuan sekalian. Wa idza mata ittaba'ta janazata. Apabila dia meninggal, kita pergi menghantar jenazah dia. Hantar jenazah dia tuan-tuan.
wala tastatil alaihi bil bina tahjub anhu rih illa biiznih. Jangan kita buat satu binaan yang tahjub, yang mahjub. Mahjub ni apa? Yang boleh menghalang angin masuk dalam rumah dia. Kan kita rumah flat ni kita tak tahu lah macam mana, tapi kalau rumah semidi kiri kanan ni, dia buat tuan-tuan, dia buat dinding tu sopangan dinding penjara. Kan angin apa pun tak masuk, kawan duduk dalam tu berpeluh. Kan sopa duduk bawah bawah kolong punya tempat. Jangan. Kita kena minta izin dia. Ustaz, saya beli ni tanah saya sendiri dengan rumah sendiri, geran sendiri, takkan nak minta izin? Nabi suruh buat macam tu. Sebab tadi saya nak buat rumah tinggi ni apa semua ni, saya takut angin tak masuk. Macam mana? Dia kata betul memang tak masuk. Kata betul macam mana? Boleh tak boleh? Dia tetap apa buat bila kata saya pun memang suka angin tak masuk. Dia kata lagu tu, kita buat tu, kita timbun rumah dia sudah. Kan boleh Untuk minta izin. Sebab apa tuan-tuan? Ini kewajipan. Nabi suruh. Baik. Wala tu'zi biqutarin qidrik illa an ta'zifa lahu minha. Dan juga dia kata apa? Dia kata bila kamu beri ataupun beli makanan-makanan, wa inishtaraita fakihah fahdilah, apabila kamu beli buah-buahan, kamu kena bagi kepada dia. Kan? Dan Nabi kata fa illam taf'al, Nabi tahu pasal kita tak mau bagi. Nabi kata fa illam taf'al, tapi kalau kamu tak mau bagi, fa adkhilha sirra, kalau boleh bawa masuklah rumah dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, jangan bagi dia nampak. Tapi masalah dia tak nampak, baru sampai ke rumah dia kita beli buah durian. Nanya kan, dia main duk peli kita, di makan pulut bah kita malam ni, dia tu kata dia tahu mana kata aku beli durian. Memanglah masuklah rumah dia. Bila macam tu wajib kita bagi kepada dia, itu hak. Bagi sulih pun cukup. Dia kata sulih haji kami 5 orang, dia kata ni pun aku ambil kira cukup syaratnya, syarat Nabi ya. Nabi suruh bagi sudah. Kalau aku nak bagi hang 3-4 biji, kita aku nak makan apa? Kan ambil syarat tu sudah. Kita bagi kat dia. Dia pun kena faham tuan-tuan sekalian. Maksud dia bagi kat kita pun dapat kita bagi kat dia seuleh. Seuleh tu untuk dia rasa testimoni. Betul, ambil beli sendirilah. Macam tu je. Kan? Baik, tuan-tuan tak apa nak setuju tahun ni. Kan? Pasal memang lagu tu. Allah. Dan dalam ni dia kata wala tu'zihi biqutarin qidrik, apabila kita masak jangan sampai bau-bauan masak tu sampai ke rumah dia. Yang ni nak buat macam mana kan? Tak tahu tuan-tuan pandai-pandai dah masak sendiri. Waktu tuan-tuan masak tu tuan-tuan buah plastik ke apa, masak dalam plastik. Kan? Wallahu ta'ala alam. Kalau bau tu sampai, kita kena bagi ke dia sikit. Bagi bila kita buat gulai ambil, bila ikan buang sikit, ambil kuah bagi lebih, bila nak ambil rasa sikit, pergi beli roti canai makan. Tak bagi itu sudah. Kan? Itu yang kata jiran tu. Ni jiran tuan-tuan duk bau. Hari ni lagi kita masak kari kepala ikan, esok kita masak. Yang bau tu memang dahsyatnya. Bau tu kira nasi kandar narapole punya bau. Allahu akbar. Baik. Dan seterusnya kata Nabi wala yakhruju biha waladuk li ghaiza biha waladah. Dan janganlah sampai anak-anak kita duk buat satu perangai tuan-tuan sekalian yang boleh mengganggu. Kan, duk boleh mengganggu keluarga dia. Tentang budak-budak dia bukan tahu apa. Yang tu aja. Jadi kita kena jaga. Kan? Baik. Hadis tu riwayat Ibnu Adi. Itulah di antara hak-hak jiran yang perlu kita jaga. Tuan-tuan, secara kesimpulan dia apa? Nombor 1 tadi, saya dah cerita makna jiran. Nombor 2, jiran itu di sisi Allah Ta'ala, apa kelebihan dia. Dan seterusnya, yang kata jiran ni siapa dia tuan-tuan? Orang yang buat baik kepada dia, apa kelebihan yang kita dapat. Dan seterusnya, hak jiran tu. Dan seterusnya apa? Kategori jiran. Siapa jiran-jiran saya dah cerita kepada tuan-tuan. Dan yang keempat, iaitu larangan untuk kita menyakiti jiran serta kesan orang-orang yang menyakiti jiran di sisi Allah dan juga di sisi Nabi SAW. Minta maaf tuan-tuan sekalian, terlajak masa pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Terima kasih kepada pengurusi, terima kasih kepada jawatan kuasa kerana sudi menjemput saya untuk bincang sama-sama mengenai hak-hak jiran. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita amalkan seterusnya menjadikan masyarakat kita masyarakat yang faham agama, insya-Allah. Kan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله.